Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Okey, bertemu kita sekali lagi dalam rancangan live bersama saya Isaac Ismail di Facebook page Hartanah dan Anda. Okay, terima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Jadi sementara nak tunggu sahabat-sahabat yang lain masuk, saya mengharapkan agar tuan-tuan perempuan boleh bantu saya untuk kongsikan, sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. So, kita boleh tariklah seramai mana yang boleh sahabat-sahabat untuk join rancangan live kita pada pagi ini. Okay, Waalaikumsalam. Saya nampak nama Cik Zul kat situ. Cik Zul Hairul Ayub. Okey, sahabat-sahabat apa ni perunding hartanah yang memang orang kata apa selalu bersama-sama dalam rancangan live kita setiap pagi. Ustaz Nazri pun ada. Waalaikumsalam Ustaz. Okey, apa khabar? Okey, saya mengharapkan agar tuan-tuan perempuan yang dah join ni boleh tolong tekan button share, kongsikan kepada rakan-rakan yang lain supaya kita boleh tariklah seramai mana yang boleh sahabat-sahabat untuk join kita bersama pada pagi inilah. Okay, sebelum saya nak teruskan, saya nak minta tuan-tuan perempuan komen, boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Gambar tu tak berapa penting, muka saya ni tak adalah orang kata apa penting sangat nak ditengok, tapi suara saya tu, saya harapkan tuan-tuan perempuan boleh tolong komen, suara saya boleh dengan jelas ataupun tidak. Sebab saya gunakan telefon untuk buat secara live ni, tak ada gunakan laptop, jadi saya nak check dulu suara tu okey ke tidak dengan penggunaan mikrofon yang saya pakai kat baju saya ni. Kalau boleh dengar dengan jelas, tolong komen boleh dengar. Okay, sementara nak tunggu rakan-rakan yang lain masuk tu, siapa yang dah join tu boleh tolong kenalkan diri masing-masing. Mungkin bagi salam dulu ke, selamat pagi ke, supaya saya tahulah yang saya tak berkeseorangan pada pagi ni. Okey, jelas Cik Zul, terima kasih. Jelas, alhamdulillah. Okey, Salihin, terima kasih. So semua dah boleh dengar suara saya dengan jelas, alhamdulillah. So kita bolehlah mulakan perkongsian kita pada pagi ni. Okey, so sama-samalah kita membaca kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, terima kasih semua kepada siapa yang dah join. Okey, untuk makluman semualah, pagi ni kita nak sembang berkenaan dengan topik rent to own, rent to own, RTO. Apa yang dimaksudkan dengan rent to own dan sebenarnya rent to own ni ditarget untuk siapa? Okey, jadi untuk makluman tuan-tuan perempuan semua, saya ada buat posting berkenaan rent to own ni banyak kali dah sebenarnya. So antara posting-posting yang saya buat tu start daripada tahun lepas lagi, kita dah mulakan posting berkenaan rent to own ni. Dan pagi tadi pun saya ada masukkan satu posting untuk memberi kefahaman kepada tuan-tuan perempuan apa yang dimaksudkan dengan rent to own. Dan saya ambil kesempatan untuk terangkan kepada tuan-tuan perempuan berkenaan dengan skim rent to own ni melalui rancangan FB Live kita pada pagi ni. Dan kalau katalah tuan-tuan perempuan ada pertanyaan, ada persoalan yang mungkin bermain di fikiran tuan-tuan perempuan semua, bolehlah tuan-tuan perempuan ajukan soalan di ruangan komen dan insya-Allah saya akan cuba bantu untuk jawabkan soalan tersebutlah. Okey, Mr. Kunandran, terima kasih, selamat pagi. Tolong sharekan Mr. Indran tolong sharekan rancangan live ni kepada sahabat-sahabat yang lain supaya kita boleh tarik ramai lagi lah untuk join. Baru ada 5 mata saya tengok kat situ. Okey, so berbalik kepada topik yang kita nak kongsikan. Saya faham sekarang ni kalau tuan-tuan perempuan boleh tengoklah sharing-sharing yang dah dibuat oleh kebanyakan sifu-sifu hartanah. Mereka menjangkakan bahawa tahun 2020 ni adalah tahun yang sangat mencabar, especially untuk kita yang digelarkan sebagai perunding hartanah ataupun pejuang-pejuang hartanah ni. Kenapa mencabar? Sebab tahun ni sebenarnya diramalkan keadaan ekonomi tu agak terjejas. Mula-mula daripada tahun 2019 lagi, last year pun kita dah nampak macam yang saya pernah terangkan sebelum ni, terjejas disebabkan oleh banyak faktor lah. Yang pertama pasal trade war di antara Amerika dan juga China. Lepas tu kejatuhan nilai ringgit. Lepas tu
kata apa, pendekatan ataupun approach yang dah dibuat oleh kerajaan terdahulu lah, kerajaan terdahulu yang kerap kali, acap kali memaklumkan bahawa negara kita ni diambang kebankrapan, yang memaklumkan bahawa yang terdahulu daripada kerajaan sebelum ni, sekarang ni dah kerajaan baru kan, yang terdahulu daripada kerajaan sebelum tu telah pun menggunakan, menghabiskan segala kata apa duit yang ada untuk tujuan peribadi. Kita pun dah tahulah, famous case, saya tak payah nak ulas lanjut tentang benda tu lah. Jadi mereka yang kerajaan yang sebelum ni, yang terdahulu ni, kerap memomokkan lah, memanjangkan kepada dunia bahawa Malaysia sekarang ni berada dalam keadaan yang diambang kebankrapan. Jadi apa ni, niat mereka tu saya tak pastilah untuk maklumkan kepada rakyat bahawa kerajaan ni sekarang ni dah tak ada duit, so kena berjimat cermat, so kena cut kos sana, cut kos sini dan sebagainya kan. Mereka terpaksa nak kena, orang kata apa, negotiate balik terms yang dah dipersetujui oleh kerajaan yang sebelumnya untuk projek-projek yang tertentu lah. Contoh yang macam apa ni, kereta api laju ke Singapura, lepas tu projek untuk apa, kereta api ke apa tu, pantai timur. So semua tu banyak yang nak dikaji balik dan orang kata apa, ada stesen yang terpaksa dibatalkan dan sebagainya. Okay, atas alasan bahawa negara kita ni dah memang diambang kebankrapan ketika tu. Okay. Jadi bagi pandangan pakar-pakar ekonomi, sebenarnya pendekatan yang dibuat oleh kerajaan terdahulu tu telah menyebabkan kebanyakan pelabur-pelabur daripada luar lah, pelabur asing khususnya, agak sukar ataupun untuk nak tarik pelaburan asing masuk ke Malaysia ni agak sukar, sebab Malaysia dah digambarkan sebagai sebuah negara yang diambang muflis, diambang kebankrapan. Jadi secara tak langsung bila pelabur asing kurang masuk ke negara kita, jadi mereka susah nak buat investment. Mereka rasakan bahawa kalau buat investment kat Malaysia ni takut Malaysia punya kata apa, keadaan ekonomi tak stabil dan sebagainya. Jadi itu sedikit sebanyak lah perkara tersebut menyebabkan investor daripada luar, pelabur-pelabur asing daripada luar ni takut untuk masuk ke Malaysia. Alright, so okay, saya nampak nama Datin Jasmine di situ. Waalaikumsalam Datin Jasmine. Pak Chu Sabri, salam, saya Sabri. Setakat ni RTO ni bank mana yang offer? Okay, simpan dulu soalan tuan-tuan perempuan. Saya akan jawab satu persatu sekejap lagi. Okay, saya baca sekejap lah Pak Cik Sabri punya ni. Menurut Dr. Suraya Hazanah RTO, ini dari segi jangka panjang merugikan rakyat kerana kasar faedahnya lebih tinggi daripada konvensional, tetapi kelebihan pada tempoh masa dan kadar bayaran yang rendah setiap bulan. Okey, tak apa Pak Chu, kejap lagi saya komen. Kejap lagi saya komen. Pak Chu dah tulis tu, tak apa. Saya baca je dulu, nanti kejap lagi saya akan komen. Dan siapa-siapa rakan-rakan yang mengajukan soalan tu dialalukan, letak je di ruangan komen supaya nanti kejap lagi sampai part yang saya akan baca soalan dan juga buah fikiran daripada tuan-tuan perempuan tu, saya akan komen satu persatu insyaAllah. Okay, bagi saya habiskan dulu mukadimah yang saya nak ceritakan ni. Okay, so bila pelaburan asing tu dah momokkan dengan keadaan ekonomi negara yang tak berapa stabil, Malaysia diambang kebankrapan, lepas tu banyak mitos-mitos yang telah dikeluarkan lah kan. So bagi saya benda tu sedikit sebanyak mengganggu gugat keadaan ekonomi negara sebenarnya. Mungkin rasionalnya bila mereka buat macam tu, mereka nak memberitahu kepada rakyat bahawa negara kita ni sekarang ni tak banyak duit. Negara kita tak banyak duit, jadi kita nak spend apa semua tak boleh kan. Nak buat projek dan sebagainya tu memang dah yalah, dah tak ada duit nak buat projek macam mana kan. So itu mungkin rasional kenapa mereka bercakap macam tu dululah kan. Tapi sejak berlakunya perubahan kuasa bulan Mac hari tu, jadi kita dah nampak dia punya impact daripada berlakunya perubahan kuasa tersebut menyebabkan dunia sedang memandang Malaysia lah. Okay, especially dalam bab nak menangani krisis COVID-19 ni. Okay, dan kalau kita tengok balik lah sejarah dulu
Taklah lama sangat, beberapa bulan yang lepas lah, baru dalam lebih kurang 2 bulan yang lepas. Okay, bila Malaysia telah berpindah ataupun berubah kerajaan, pendekatan yang dibuat oleh pemimpin kita sekarang, dia telah melakukan PKP. Bila melakukan PKP, dia mengehadkan pergerakan, dan rakyat perlu patuh dengan arahan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Dan sedikit sebanyak benda tu dapat berjaya flatten the curve lah, dapat mengurangkan kadar jangkitan, dan dalam masa yang sama ia juga dapat kita dapat lihat lah, banyak negara-negara luar, especially yang terjejas teruk dengan wabak COVID-19 ni, memandang usaha yang dilakukan oleh Malaysia, khususnya oleh Kementerian Kesihatan lah, oleh kita punya Ketua Pengarah Kesihatan yang kita sayangi. Beliau telah digolongkan ataupun diletakkan sebagai antara 3 Ketua Pengarah Kesihatan yang terbaik di dunia, kan. Jadi daripada situ sedikit sebanyak saya nampak impak dia bila kita dapat menangani setakat ni bila kita dapat menangani impak penularan COVID-19 tu dengan baik, krisis tu kita dapat selesaikan dengan bijak, dengan pendekatan yang dah dibuat, dengan banyak perkara yang telah aturkan, sedikit sebanyak benda tu membuka mata dunia lah, bahawa kerajaan Malaysia yang baru sekarang ni dah berubah, dah lain daripada kerajaan yang terdahulu. Okey, pendekatan yang dibuat dengan memberi banyak imbuhan-imbuhan ataupun perks kepada rakyat secara umumnya, dan kepada sektor swasta, PKS, IKS dan sebagainya. Dan juga pendekatan yang dibuat oleh kerajaan dalam menyediakan prasarana, menyediakan infrastruktur yang lengkap, yang dikatakan terbaik lah setakat ni yang kita tengok, untuk menangani penularan wabak COVID-19 ni. Sedikit sebanyak benda tu dah membuka mata masyarakat dunia lah, berkenaan dengan Malaysia sekarang ni berada di landasan yang tepat untuk memacu ke arah ekonomi yang lebih stabil. Okey, right. So titik tolak daripada situ, apa sebenarnya yang saya nak relatekan dengan RTO dan juga benda ni lah. Okay, sebenarnya dalam keadaan sekarang, kalau katalah kita berada dalam landasan yang kita nampak sekarang ni lah, kita berada dalam landasan yang tepat untuk meneruskan dengan memacu ekonomi negara. Okay. Dan baru 4 bulan minggu ni telah dilonggarkan syarat PKP tersebut, dah diwujudkan pula PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, yang memungkinkan rakyat keluar bekerja, yang memungkinkan sektor ekonomi dipacu semula. Ini semua adalah langkah-langkah yang dibuat oleh kerajaan untuk memastikan bahawa kita, rakyat ni tidak terkesan teruk dengan penularan wabak COVID-19 ni, dan industri sama ada kecil ke besar ke tidak terjejas dalam memastikan ekonomi negara dapat dipacu dengan lebih baik lah. Okay, jadi itu antara perkara-perkara yang telah pun kerajaan laksanakan dan yang bakal dilaksanakan oleh kerajaan akan datang. Okay. Jadi daripada situ sebenarnya tujuan kenapa kerajaan buat macam tu adalah untuk memastikan kelangsungan hidup kita semualah. Rakyat-rakyat ni dapat hidup dengan lebih tenang, tanpa rasa macam risau diberhentikan kerja, risau dipotong gaji dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga, ini sedikit sebanyak telah tempiasnya dah nampak lah, dah nampak di kalangan player-player dalam industri hartanah, terutamanya pemaju lah, pemaju hartanah. Yang mana kalau katalah dalam tempoh PKP sebelum ni, pemaju hartanah langsung tak boleh nak teruskan dengan aktiviti untuk membangunkan projek hartanah mereka. So bila dah mula PKPB ni, barulah mereka boleh start balik, nak siapkan projek-projek yang terdahulu terhenti sebabkan PKP tu. Dan impact daripada situ, indik dulu, rakyat berada dalam keadaan yang lebih yakin sebenarnya, lebih yakin yang negara mampu untuk keluar daripada masalah kemelesetan ekonomi ni dalam jangka masa yang lebih singkat. Itu yang saya nampak. Tak tahulah tuan-tuan dan puan nampak macam mana, tapi saya nampak macam tu.
Okay, bila ekonomi ni dah mula dijana, bila rakyat dah boleh mula bekerja, mula keluar, especially macam kita perunding-perunding hartanah yang ada kat lapangan. Okay, minta maaf ada gangguan connection sekejap tadi. Okay, saya sambung balik perkongsian saya. Okay, jadi bila kita sebagai seorang perunding hartanah dah dapat keluar ke lapangan, dah dapat buat appointment, buat viewing, buat inspection dan sebagainya, sikit sebanyak kita pun dah rasa kurang lah terkesan sangat dengan penularan wabak COVID-19 ni lah. Tapi bila dinamakan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, kita kena faham lah, bila kita nak keluar ke lapangan, kita nak jumpa klien dan sebagainya, kita kena pastikan yang kita mematuhi lah SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan untuk menjaga kesihatan kita dan juga menjaga kesihatan klien-klien yang kita jumpa tadi itulah. Alright, so bertitik tolak dari situ, dah diwujudkan PKPB, dah mula merancakkan balik keadaan ekonomi, dah mula menampakkan yang Malaysia berada di landasan yang betul. Okey, pelbagai persoalan yang timbul jugalah kepada kita sekarang ni, sama adakah terlalu awal PKPB ni dibuat, dibenarkan ekonomi untuk berjalan, kedai-kedai dibuka dan sebagainya. Jadi nak jawab soalan tu, kita kena tanya diri kita sendiri dan kita kena tanya sahabat-sahabat, jiran-jiran kita, rakyat Malaysia yang lain, sama ada mereka patuh ataupun tidak dengan SOP yang telah ditetapkan. Itu sebenarnya jawapannya. Kalau mereka patuh, insya-Allah tak ada masalah. Kalau kita nak teruskan juga PKP macam dulu, berkurung kat rumah tak boleh, nak menjana pendapatan, nak buat ekonomi apa-apa pun tak boleh, sampai bila kita nak jadi macam tu kan? Sampai bila kita nak berada dalam keadaan gusar, takut, yang penularan wabak ni tak habis lagi, nak tunggu sampai kosong sampai bila kan? Memang takkan ada lah. Memang benda tu, selagi vaksinnya tak temui, selagi itulah penularan wabak COVID-19 ni mungkin boleh berlaku. Jadi sebab itulah diwujudkan PKPB, sekurang-kurangnya rakyat dah rasa tak terlalu rimas duduk di rumah dan boleh menjana ekonomi. Cuma ditetapkan SOP-nya, buatlah ikut SOP yang telah diberikan dan kita kena pastikan dan kita jaga kita. Itu yang paling penting. Jadi jawapan kepada kerisauan ataupun pertanyaan ataupun puan semua, adakah PKPB ni berjaya ataupun tidak, tak boleh nak jawab sekarang. Kita kena tunggu mungkin dalam seminggu lebih ataupun 2 minggu lebih sekarang lah, baru kita tahulah. Dan caranya tak ada cara lain, memang kita sendiri kena berubah. Kita sendiri kena pastikan yang kita mematuhi SOP tersebut. Kalau kita tak patuh, memang benda tu tak akan selesai masalah sampai bila-bila. Sebab tu diwujudkan new norm, norma baru dalam kehidupan kita, supaya kita faham, kita tak boleh hidup macam dulu lagi dah. Kena berubah, kita kena faham yang keadaan sekarang ni tidak mengizinkan kita untuk menjadi seperti dulu. Okay, so harap dengan mukadimah yang saya bagi panjang lebar tadi tu, tuan-tuan dan puan fahamlah apa yang saya cuba sampaikan. Alright, so berbalik kepada RTO ni. Kenapa saya rasa RTO ni adalah satu cara yang memudahkan ataupun yang memungkinkan rakyat ataupun masyarakat memiliki hartanah pertama mereka, khususnya untuk mereka yang belum memiliki hartanah. Okey. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab pertama, tuan-tuan dan puan kena faham bila kita nak beli rumah. Bila kita nak beli rumah, ini kita cerita nak beli rumah dulu Kita nak beli rumah sebagai seorang perunding hartanah, memang kita tahulah hal ni. Kita mesti menyediakan duit deposit. Duit deposit bukannya sikit-sikit, kurang-kurangnya dalam 10%, especially untuk beli subsale lah. Untuk beli subsale, kita cerita yang 10% tu untuk subsale ataupun secondary market. Okay. 10% nak kena sediakan dulu kan. Yang kedua, kita kena sediakan juga legal fee, stamp duty, semualah MOT dan sebagainya. Jadi plus minus kat situ, paling tidak pun kita kena ada dalam 12 ke 13% untuk membeli sesebuah hartanah subsale dalam tempoh sekarang ni, untuk grab peluang tu bagi mereka yang dah ada simpanan, bagi mereka yang dah ada duit di tangan dan tak ada apa-apa masalah lah. Tapi kita cuba bayangkan bagi mereka yang belum ada duit, yang belum cukup duit simpanan mereka, jadi macam mana mereka nak memiliki rumah dalam keadaan sekarang ni. Jadi alternatifnya diwujudkanlah RTO ataupun rent to own scheme. Rent to own scheme ni sebenarnya untuk membolehkan seramai mana masyarakat di luar sana memiliki hartanah, especially untuk pembeli hartanah pertama mereka. Jadi kalau katalah sekarang ni kita tengok,
Kalau di negara-negara maju lah khususnya, RTO ni sebenarnya dah dijalankan lama dah. Dah bertahun-tahun dah dijalankan sebelum ni di negara-negara lain. Cuma di negara kita, Malaysia ni, baru jugalah diwujudkan. Kalau tak silap saya, RTO ni baru start panas enjin tu pada 2018. Sebelum tu mungkin belum ada lagi lah, secara officialnya belum dibuat. Okay? So, bila diwujudkan RTO, Rent to Own Scheme ni, sejak tahun 2017-2018 yang dulu, kita nampak kebanyakan pemaju-pemaju hartanah telah pun membuka ruang kepada bakal-bakal pembeli hartanah. Instead of diorang beli rumah dengan pemaju, pemaju ni benarkan untuk mereka menyewa dulu. Okay, so you tak payah beli dengan kami, you just sewa je dulu melalui RTO scheme ni, rent to own scheme ni. So dalam RTO scheme ni dia minta siapa-siapa yang berminat untuk menjadi penyewa untuk menandatangani dokumen yang dipanggil RTO agreement lah. RTO agreement. So RTO agreement ni terbahagi kepada dua peringkat. Peringkat yang pertama, bila anda mula-mula nak sewa hartanah tersebut daripada pemaju. Okey, itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua adalah bila masa anda dah decide anda nak beli rumah tersebut dengan pemaju. Okey, so kena faham dua peringkat tadi tu. Okey. Jadi tuan-tuan puan bayangkan senario dia, tadi pagi saya dah post dalam page hartanah anda. Senario dia saya dah terangkan, cuma saya nak bagi tuan-tuan puan mudah faham. Okay, melalui rancangan live ni saya akan terangkan kenapa RTO ni saya nampak sebagai salah satu cara macam mana nak memudahkan anda sebagai pembeli rumah pertama memiliki rumah pertama anda lah. Okay. Pertama, anda tak payah susah-susah nak sediakan deposit. Okay, deposit yang anda sediakan cukup untuk membayar deposit sewaan kepada pemaju terlebih dahulu. Okay, biasanya pemaju dia akan tetapkanlah untuk RTO scheme ni deposit yang kita nak kena collect, pemaju nak kena collect daripada penyewa biasanya adalah 3 bulan. 3 bulan which is 2 bulan rental deposit, 1 bulan tu advance rental. Okay, and then ada mungkin setengah bulan lah. Setengah bulan ni untuk utility deposit. Kemudian dari segi, kalau katalah rumah tu apartmen, kebanyakan yang buat RTO scheme sekarang ni yang saya tengok, kebanyakannya pemaju buat untuk apartmen lah, untuk apartmen ataupun kondominium. Okay, so apartmen ataupun kondominium ada pemaju yang absorb, bayaran maintenance. Maknanya tuan-tuan puan tak payah risau dah nak bayar maintenance fee tiap bulan. Semua dah ditanggung oleh pemaju. Okay, right. So yang seterusnya dari segi sewaan tersebut. Okey, sewaan yang tuan-tuan puan bayar kepada pemaju sebenarnya dia ada portion, dia ada portion yang mana sebahagian daripada portion tersebut akan pergi kepada yang dipanggil sebagai partial payment of the purchase price. Okay. Itu sebenarnya partial payment of the purchase price. Katalah contoh, tuan-tuan puan sewa rumah melalui skim RTO ni. Okay. So sewa rumah dengan pemaju dengan kadar sewanya 1,200 sebulan. 1,200 sebulan. Dalam RTO punya agreement tu dia dah mention dah. Sebenarnya daripada 1,200 yang tuan bayar kepada pemaju tu, ada portion which is mungkin 30% dia akan pergi kepada pemaju untuk penyelenggaraan dan sebagainya. Okay, another 70% tu pergi untuk tuan-tuan perempuan punya bayaran, dikonsiderkan sebagai part payment of the purchase price kalau tuan-tuan perempuan berhasrat untuk membeli pula rumah tu daripada pemaju. Okay, so bayangkan kat sini, kalau katalah tuan-tuan perempuan sewa macam biasa, maknanya sewa rumah tu dengan owner yang biasa, bukannya dengan pemaju macam yang skim RTO ni lah. Katalah sekarang ni kita tak berniat untuk join RTO, kita buat je tenancy agreement macam biasa dengan landlord. Okay, so bila kita bayar sewaan kepada landlord, bayaran sewaan tersebut hanyalah dikonsiderkan sebagai sewaan semata-mata. Sewaan semata-mata tanpa mengizinkan kita untuk tukar ataupun untuk beli rumah tu daripada landlord tersebut. Dan bayaran sewaan yang kita bayar tu taklah dikonsiderkan sebagai sebahagian daripada harga belian yang kita bayar kepada landlord bila kita decide nak beli rumah tersebut. Okay, so tu beza dia lah bila kita sewa atas dasar RTO dan juga kita sewa atas dasar tenancy agreement dengan landlord tadi. Okay, so perbezaannya, okay, itu yang tadi yang saya dah jelaskan awal-awal tadi.
Satu, bayaran deposit kita bayar, yang tu deposit untuk sewa tu lebih kurang sama macam TA lah, macam tenancy agreement. Cuma bezanya RTO ni mungkin dari segi orang kata apa tu bayaran sewaan bulanan yang kita bayar kepada pemaju tersebut, ada portion yang diketepikan untuk kata apa yang dianggap sebagai sebahagian daripada bayaran harga jual kepada apa tu pemaju bila kita decide nak beli rumah tu nanti. Okey. So macam mana pula kalau katalah dalam tempoh kita buat apa tu sewaan dengan pemaju tadi, kita berhasrat untuk membeli dengan pemaju, so apa yang tindakan yang kita perlu lakukan? Okey, so pemaju dah gariskan di dalam agreement RTO tersebut, kalau katalah kita dah decide untuk beli rumah tersebut daripada pemaju, maka pemaju minta kita untuk menandatangani perjanjian jual beli ataupun SPA dengan pemaju lah. Dan pada masa itulah sebenarnya kita dimestikan untuk kata apa bayar whatever cost yang berkenaan untuk pemilikan rumah tersebut, untuk buat pindah milik rumah tersebut. Okey, dan duit yang dah dibayar melalui sewaan tadi yang kita dah bayar kepada pemaju, yang pemaju ada portion diketepikan untuk sebahagian daripada harga jual yang kita kena bayar kepada pemaju tu, masa itulah dia akan ambil kira berapa jumlahnya, dia akan set off ataupun knock off daripada keseluruhan harga jual beli yang apa tu ditawarkan oleh pemaju. Dan harga jual beli yang ditawarkan oleh pemaju adalah berdasarkan kepada harga yang telah letakkan oleh pemaju ketika kita nak rent to own tadi. Masa mula-mula kita nak start sewa dengan pemaju tu, sebenarnya harga hartanah tersebut diletakkan berdasarkan kepada harga yang mula-mula kita nak sewa tu. Okay, contoh katalah kita nak start sewa sekarang bulan 5 tahun 2020. Okay, tenure yang dibagi ataupun tempoh yang dibagi untuk sewaan tersebut, dia punya term adalah biasanya 2 ke 3 tahun lah. 2 ke 3 tahun. Okay, katalah for example kali ni dalam RTO scheme yang dibuat ni sewaannya adalah 2 tahun. Okay, so pemaju dah letakkan syarat di dalam RTO tersebut. Sekiranya tuan kalau ingin membeli rumah ini, tuan mestilah menandatangani perjanjian jual beli dengan pemaju dalam tempoh 2 tahun ni lah. Dalam tempoh 2 tahun yang RTO tu tengah berjalan. Okay, so maknanya kita boleh sewa dulu sampailah ke akhir tahun 2022 nanti baru kita decide sama ada nak terus beli rumah tersebut ataupun nak keluar daripada rumah tersebut lah. Okay, so itu kelonggaran ataupun kelebihan yang diberikan untuk sesiapa yang berminat untuk dapatkan RTO scheme ni. Okay, dan ketika itu barulah kita tanda tangani perjanjian jual beli. Dan mungkin ketika itu, contoh macam sekarang ni katalah tuan-tuan perempuan baru bekerja, anak-anak muda yang baru bekerja, yang belum ada orang kata surat confirmation letter daripada majikan, dan payslip tu mungkin dalam baru 2-3 bulan payslip kan. Jadi untuk buat financing application ataupun loan application dengan pihak bank tu agak sukar sikit. Okay, agak sukar sikit. Jadi apa yang pemaju buat, okay, tak apa, you tak payah nak apply loan sekarang. You just masuk saja rumah ni sebagai penyewa and then you bayar through RTO scheme ni. Okay, later on after 2 years bila you dah decide betul-betul nak beli rumah ni, dan masa itulah baru you apply loan. Masa itulah baru you apply loan, dan masa itulah tengoklah loan you lulus ke tak lulus ke. Kalau katalah dah lulus, baru you sign the SPA with the developer. Okay, so itu sebenarnya idea yang dibuat oleh pemaju untuk skim RTO ni lah. Okay, right. Dan seterusnya, bila kita dah sign perjanjian RTO dengan pemaju, okay, sebenarnya pemaju ada syarat-syarat tertentu yang diletakkan dalam RTO agreement tersebut lah. Okay, antaranya ialah, okay, katalah sekarang ni kita berniat untuk buat renovation kat atas rumah tersebut. Kita nak buat kitchen cabinet ke, kita nak buat apa-apa je lah kat atas rumah tersebut. Sebenarnya pemaju ada letakkan syarat untuk tujuan nak buat renovation dan sebagainya, benda tu perlu mendapat kebenaran daripada pemaju terlebih dahulu. Okay, senang cerita, tak semudah macam mana kita nak buat renovation kat atas rumah kita sendirilah. Sebab rumah tu masih lagi dikonsiderkan sebagai rumah yang dimiliki oleh
pemaju sebagai landlord, dan kita ni hanya menyewa sahaja, walaupun terma yang digunakan adalah rent to own, dan kita tak boleh menganggap bahawa rumah tu dah jadi 100% milik kita. Hanya selepas kita dah sign SPA sahaja barulah rumah tu transferable kepada kita dan kita bolehlah buat apa-apa renovation ke atas rumah tersebut lah. Okay? Dan apa lagi dan dalam masa yang sama ada setengah pemaju yang mensyaratkan bahawa eligibility ataupun kelayakan kelayakan orang-orang yang nak membuat RTO ni dia mesti ada syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi lah. Itu mungkin berdasarkan pemaju tu punya guideline sendiri. Jadi tak semua orang, contohlah macam kita ni, tak ada ujung pangkal, tak ada dokumen yang lengkap dan sebagainya, terus nak buat RTO scheme dengan pemaju. Biasanya pemaju ada syarat-syarat minimum ataupun syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk kita sebagai penyewa ni patuhi dulu. So bila kita dah patuhi syarat tersebut, barulah kita boleh terus menyewa dengan pemaju. Kalau misal kata kita tak patuh lagi dengan syarat tersebut, maka kita tak boleh lah nak masuk RTO dengan pemaju tadi itulah. So itu perkara-perkara yang memungkinkan tuan-tuan perempuan sebagai bakal-bakal pembeli rumah pertama untuk pilih option ni. So instead of kita beli rumah, instead of kita bayar deposit untuk sign SPA dan sebagainya untuk memiliki rumah tersebut, saya faham ada di kalangan kita yang mungkin menghadapi masalah dari segi financing, nak apply loan sekarang ni kita masih lagi belum eligible, kita nak tunggu masa sikit, kita nak tunggu payslip kita dah dapat gaji cukup syaratnya, ataupun kita nak tunggu DSR kita ni nampak cantik barulah kita nak apply loan. Jadi kalau tuan-tuan perempuan berhadapan dengan masalah-masalah sebegini, jadi saya syorkan mungkin tuan-tuan perempuan boleh consider lah skim RTO ni lah. Right. So, sekarang ni untuk relatekan dengan mukadimah yang saya dah buat awal-awal tadi, berkenaan dengan keadaan ekonomi. Berkaitan dengan keadaan ekonomi yang mana sekarang ni kita nampak ekonomi dah mula nak bukan dah mula nak meleset, memang tengah meleset sekarang ni. Lambakan rumah yang telah siap terlalu banyak. Rumah yang dah siap dimajukan oleh pemaju memang melambak sekarang ni, merata kita tengok ada, dan projek-projek yang sedang dibangunkan oleh pemaju pun masih lagi belum siap pun banyak. Memang tengah especially kat Klang Valley, kat bandar-bandar besar macam Johor Bahru, banyaklah kat Penang. So di bandar-bandar besar sekarang ni memang kita nampak penawaran tu melebihi permintaan yang ada. Jadi macam mana saya nak syorkan pada tuan-tuan perempuan semua, especially kepada rakan-rakan sahabat-sahabat pejuang hartanah, tuan-tuan perempuan perlu grab this opportunity, perlu ambil peluang yang ada sekarang ni untuk kenal pasti. Untuk kenal pasti pemaju-pemaju yang menawarkan skim RTO ni, untuk tuan-tuan perempuan gunakan kesempatan tu untuk ambil listing daripada pemaju-pemaju tersebut. Faham ke faham maksud saya? Maksud dia, katalah sekarang ni lambakan hartanah tu memang dah berlaku, penawaran melebihi permintaan. Developer ni tengah pening, macam mana dia orang nak jual, nak lakukan projek-projek dia orang ni. Dia orang memerlukan insan-insan hebat macam tuan-tuan perempuan semua sebagai seorang pejuang hartanah. Mereka memerlukan bantuan, mereka memerlukan kepakaran tuan-tuan perempuan semua sebagai seorang pejuang hartanah untuk bantu pemaju-pemaju ni habiskan stok-stok yang sedia ada sekarang ni. Itu yang pertama yang tuan-tuan perempuan kena faham. Yang kedua, lepas ni percayalah cakap saya, bila tuan-tuan perempuan pergi buat research, tengok dalam Google ke internet mana-mana lah, you all boleh tengok website developer-developer yang besar-besar. Kebanyakan developer yang besar-besar ni dah mula menawarkan skim RTO ni. Tuan-tuan perempuan boleh check sendiri. Kalau tak percaya cakap saya, boleh je tengok IOI Properties ada buat, Sime Darby ada buat. Semua big boys, developer-developer yang besar-besar ni dah start buat RTO scheme ni. Jadi apa yang saya syorkan pada tuan-tuan semua, tuan-tuan bolehlah approach pemaju-pemaju ni dan tengok. Kalau mereka menawarkan skim RTO ni, biasanya mereka memang akan buka untuk ejen-ejen hartanah, bantu mereka untuk iklankan
maklumat ni kepada prospek-prospek yang ada di luar sana lah. Okay. So, cara dia, check dulu availability, mana-mana projek yang di bawah skim RTO tadi. Bila dah check projek tersebut, nampak projek tu memang dibuka untuk RTO, terus approach pemaju yang berkenaan, terus tanyakan kepada mereka, kalau saya sebagai seorang ejen hartanah nak grab peluang ni, nak marketkan, nak bantu pemaju untuk marketkan projek yang under RTO ni, ada tak commission untuk saya dapat. Okay, so sure saya kepada tuan-tuan puan semua, buat perkara tu dalam masa sekarang ni, sebab memang lambakan tu tengah berlaku, memang tengah banyak hartanah yang tak terjual, memang tengah banyak what we call projek-projek yang tengah sakit sekarang ni, yang pemaju-pemaju yang tengah menghadapi masalah, tak boleh nak jual hartanah, lambakan hartanah, penawaran tu terlalu banyak. Okay, dan mereka terpaksa memulakan inisiatif untuk buat RTO scheme. Untuk buat RTO scheme ni. Jadi tuan-tuan puan perlu grab peluang tu sekarang. Dan itulah kesinambungan daripada apa yang saya ceritakan tadi. Bila keadaan ekonomi tengah sakit, bila kerajaan dah mula keluarkan stimulus package macam-macam kepada rakyat, untuk rakyat terus bernafas, boleh hidup dan sebagainya. Ketika itu yang kita nampak banyak peluang-peluang yang sebenarnya sebelum ni mungkin kita tak berapa perasan. Sekarang ni baru kita perasan. Lambakan-lambakan hartanah yang tak terjual ni, okay, orang nak beli rumah mungkin dia fikir, okay, daripada aku beli rumah aku nak kena keluar deposit banyak, dalam masa yang sama aku nak kena apply loan sekarang, mungkin loan aku susah nak lepas, mungkin deposit yang aku nak kena cari tu tak cukup lagi. Okay, jadi tawarkan pada diorang, offer pada diorang, those yang mungkin tengah mencari hartanah, yang nakkan option selain daripada membeli hartanah tersebut, dan mereka tak nak menyewa, sebab menyewa ni bagi mereka rugi, duit tu dibayar kepada landlord semata-mata, tak ada pulangan kepada mereka balik. Jadi tuan-tuan puan boleh syorkan untuk ambillah skim RTO ni sebagai salah satu jalan option yang ada lah. Okay, right. So setakat ni boleh faham ke dengan penerangan saya? Kalau boleh faham, tolong tulis faham di situ. Okay. Okay, sekejap lagi saya akan jawab semua pertanyaan yang keluar masuk kat sini. Okay, saya tegur sekejap. Okay, Azrul Sani Ismail, Waalaikumsalam. Terima kasih Jud. Iki Maria pun ada, terima kasih. Siapa-siapa yang dah join ni. Jadi siapa yang dah join ni, saya minta tolong untuk tekan button share tu, tolong sharekanlah rancangan live ni kepada rakan-rakan anda. Okay. Yang Pak Cu Sabri cerita, Dr. Suraya Hazanah kata RTO ni dari segi jangka panjang merugikan rakyat kerana kasar faedahnya lebih tinggi. Okey, ini saya faham. Yang Pak Cu maksudkan ni adalah mungkin skim pinjaman yang diberikan oleh pihak bank. Skim pinjaman yang adalah few banks yang dah tawarkan pinjaman tersebut ya Pak Cu. Okey, antaranya Bank Rimau ada, dia buat tengah famous jugalah sekarang ni, yang nama dia ada nama kunci kat situ. Okey. Yang saya ceritakan ni berbeza sikit Pak Cu. Yang saya ceritakan ni adalah skim yang ditawarkan oleh pemaju tu sendiri, bukan oleh bank. Kita tak perlu nak buat pinjaman dengan bank lagi. Masa ni tak perlu lagi nak buat pinjaman, kita just sewa je. Rent to own yang saya ceritakan ni adalah package ataupun skim yang ditawarkan bukan oleh pihak bank, tapi skim yang ditawarkan oleh pemaju. Skim yang ditawarkan oleh pemaju. Itu yang saya maksudkan di situ Pak Cu. Jadi kalau kata faedah lebih tinggi untuk untung jangka masa panjang tu, yang tu untuk skim tawaran pinjaman yang ditawarkan untuk rent to own oleh pihak bank. Tu berbeza di situ Pak Cu. Jadi yang saya nak ceritakan ni, yang saya dapat cerita, yang sembang banyak lebar hari ni adalah RTO yang ditawarkan oleh pemaju. Okay, so RTO ditawarkan oleh pemaju ni memang tak ada kadar interest ke apa, tak ada. Dia just bayar sewa macam biasa, tapi dalam masa yang sama sewaan yang kita bayar tu dia ada portion yang diketepikan. Portion yang diketepikan yang akan masuk ke akaun untuk kita membeli rumah tersebut kelak. Bila kita sign SPA, maknanya bayaran yang kita dah bayar bulan-bulan tu dia akan accumulate dan dia akan consider sebagai part of the payment untuk purchase price tu. Itu maksud saya. Bagaimana aspek pemilikan dalam konsep RTO ni apabila berlaku sesuatu pada pembeli seperti bankrupt dan tidak mampu membayar sewa dalam tempoh beberapa bulan? Okey.
hak milik akan menjadi hak milik bank atau hak milik peminjam. Ni pun Pak Chu silap faham kat situ. Tu untuk skim yang dipinjamkan oleh bank, bukannya kata apa skim RTO yang kita tandatangani dokumen RTO agreement dengan pemaju. Okay, so yang Pak Chu cerita ni, yang ni kalau kita buat RTO skim dengan bank lah. Saya tak nak sentuh tentang topik tu sebab saya tak habis buat research lagi kat situ. Untuk yang skim kunci tu yang bank rimau buat ke mana-mana bank yang buat tu, untuk RTO ni saya tak nak kupas panjang lagi lah sebab saya tak buat research lagi kat situ. Yang saya nak cerita ni memang yang pemaju sendiri tawarkan. Pemaju sendiri tawarkan, you sign RTO agreement dengan developer and then you pay the rental with the developer. Doesn't involve any bank pun. Tak melibatkan bank pun kat situ. Jika pembeli meninggal atau hilang upaya kekal, adakah insurans boleh cover? Adakah waris boleh mewarisi rumah berkenaan? Itu ni boleh letak penama ke? Okey. Tu yang Pak Chu tanya tu out of context sebenarnya. Di luar daripada konteks yang saya cuba nak sampaikan pada hari ni. Okey. Tak apa, nanti insya-Allah ada rezeki saya akan cerita juga akan cerita pada apa ni semualah kan betul yang Pak Chu dah pin kat situ kan. Okey. Itulah yang skim kunci tu. Alamak. Jatuh pula phone saya. Skim kunci yang saya masukkan tu. So saya tak nak cerita pasal skim kunci tu. Dan saya tak nak orang kata apa kupas tentang benda tu sebab saya tak buat research lagi untuk hal tu lah. So Pak Chu minta maaf Pak Chu kalau saya tak boleh nak menjawab soalan Pak Chu kat situ. Okey. Alright. So apa lagi yang saya nak kupas kat sini? Okey. Sekarang ni, okey, tuan-tuan perempuan bayangkanlah katalah dalam masa sekarang tuan-tuan perempuan ada dalam database beberapa prospek-prospek pembeli yang mungkin nak beli rumah tapi dalam keadaan sekarang ni dia masih lagi tak mempunyai wang yang cukup dan eligibility dia untuk meminjam dengan pihak bank pun masih lagi belum layak. Okey. Jadi saya nak bagi tahu pada tuan-tuan perempuan semua, inilah sebenarnya option yang terbaik untuk tuan-tuan perempuan tawarkan kepada prospek-prospek yang ada yang mempunyai masalah macam tadi tu. Okay. So RTO scheme ni boleh ditawarkan. Okay. So lepas ni saya akan pinkan satu post yang saya dah letakkan di dalam page hartanah dan anda. Kalau siapa-siapa yang berminat, especially yang duduk di area Klang Valley, di area Klang Valley, okay, ada satu projek yang dimajukan oleh IOI Properties, yang bertempat di Warisan Puteri, bukan Warisan Puteri, di Bandar Puteri Bangi, di Bandar Puteri Bangi. Projek tersebut menawarkan RTO scheme lah. Jadi tuan-tuan perempuan, siapa-siapa yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut, tuan-tuan perempuan boleh tengok posting yang saya buat tu, yang saya akan pinkan dalam page hartanah anda sekejap lagi. Dan tuan-tuan perempuan boleh mendapatkan maklumat lanjut daripada saya kalau misal kata berminat untuk menjadi ejen yang nak buat RTO scheme ni dengan IOI lah. Okay, jadi saya membuka peluang tu kepada siapa-siapa yang, sebab sebenarnya IOI Properties dia buka peluang pada mana-mana ejen pun. Dia tak ada orang kata apa meletakkan apa-apa syarat yang tertentu lah. Dia membuka peluang pada mana-mana ejen pun untuk menjadi ejen untuk memasarkan ataupun membantu untuk mengiklankan projek-projek RTO mereka. So dekat Klang Valley ni memang ada a few lah yang saya tahu. Selain daripada IOI pun ada yang lain-lain pun banyak lagi. Banyak lagi developer-developer yang dah mula menjalankan skim RTO ni. Jadi untuk permulaan ni saya rasakan nak menyelesaikan masalah lambakan hartanah yang tak terjual, memang developer kena buat macam tu, kena wujudkan RTO skim ni. Dan yang kedua, benda ni pun sedikit sebanyak membantu rakyat, bagi mereka yang mungkin belum lagi memiliki hartanah dan berhasrat nak membeli hartanah tapi tak cukup duit. Tapi dalam masa yang sama tak suka nak menyewa macam tu saja dengan landlord, dan tuan-tuan perempuan boleh offer mereka untuk ambil rental skim yang RTO ni lah. Itu untuk menyelesaikan masalah mereka lah. Okey, ada lagi tambahan yang saya nak kupas untuk topik pada pagi ni. Tadi saya dah cerita berkenaan dengan RTO skim yang dibuat oleh pemaju-pemaju hartanah. Okey.
Dan macam yang komen daripada Pak Chu Sabri tu, macam yang Pak Chu dah highlightkan di situ, itu adalah sesuatu yang berbeza, yang mana itu adalah rent to own scheme yang ditawarkan oleh pihak bank. Okey. Ni satu topik lagi yang saya cuba nak menjentik minda tuan-tuan perempuan semua, untuk bagi tuan-tuan perempuan semua bayangkan, dan mungkin tuan-tuan perempuan boleh praktikkan benda yang saya cuba nak syorkan pada tuan-tuan perempuan ni di masa-masa yang akan datang. Kalau tuan-tuan perempuan rasakan bahawa perkara tu adalah logikal, dan boleh diteruskan lah. Okay. Apa yang saya maksudkan di situ adalah RTO scheme, rent to own scheme, dengan owner-owner yang tuan-tuan perempuan ada listing sekarang ni. Okay. Tadi dah nampak kan, saya dah ceritakan daripada awal tadi kenapa diwujudkan RTO scheme ni, disebabkan oleh lambakan hartanah ataupun penawaran hartanah oleh pemaju yang masih lagi belum dijual. Rumah dah siap tapi tak terjual. Betul tak? Okey. Dan keadaan ekonomi yang ada sekarang ni mendesak pemaju untuk turunkan sikit ego mereka, dan mereka dah boleh nampak kesan bila lambakan penawaran rumah-rumah baru yang di pasaran primer ni masih lagi tak terjual dan sebagainya. Jadi mereka menghadapi masalah untuk cash flow mereka di situ, dan mereka tak boleh lah nak jual rumah mereka macam dulu-dulu lah. Dah slow dah sales dan sebagainya. Jadi mereka memikirkan bahawa RTO ni adalah salah satu cara untuk memastikan yang cash flow mereka tu ada. At least adalah orang bayar sewa sebulan 1,000, kalau ada 50 biji rumah dapatlah 50,000 sebulan. So dengan adanya duit kat situ, bolehlah dia orang survive untuk bayar cash flow yang kena bayar gaji staff mereka dan sebagainya lah. Itu antara perkara-perkara yang saya nampak lah ni. Okay. So yang perkara yang saya nak sentuh sekarang ni adalah, cuba tuan-tuan perempuan bayangkan, tadi saya dah cerita lambakan hartanah untuk pasaran primer dengan pemaju memang sedang berlaku sekarang ni. Dan lambakan hartanah di pasaran sekunder untuk pasaran subsale juga sedang berlaku sekarang ni. Banyak owner-owner yang tuan-tuan perempuan mungkin pegang listing dah berbulan-bulan, malahan ada yang dah bertahun-tahun tapi masih lagi tak boleh nak dijual. Tak boleh nak mencari pembeli yang bersesuaian. Mungkin ada dah pembeli nak beli, masuk-masuk loan reject, tak lepas. Tengok-tengok nama blacklist pula. Mereka tak boleh nak buat pinjaman dalam masa sekarang ni. Jadi apa yang saya cuba nak syorkan, nak buka minda tuan-tuan perempuan sekarang ni adalah, tuan-tuan perempuan cuba bayangkan skim RTO yang saya ceritakan tadi dengan pemaju tu, cuba tuan-tuan perempuan propose untuk buat dengan owner tadi. Dengan owner ataupun dengan tuan rumah yang tuan-tuan perempuan tengah pegang listingnya sekarang. Cuba bayangkan, mekanismenya macam mana, sekejap lagi saya akan ceritakan. Bagi orang yang dah left awal-awal tu, minta maaf lah. Mungkin lepas ni ada rezeki boleh tengoklah siaran ulangan live saya ni. Tapi kalau misalnya kata tak ada rezeki, saya dah delete benda ni, saya minta maaf banyak-banyak lah. So yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan perempuan semua, yang saya kata saya nak cuba nak buka minda tuan-tuan perempuan semua, tuan-tuan perempuan bayangkan, kalau katalah sekarang ni penjual-penjual ni menghadapi masalah untuk mencari pembeli. Listing dah dipegang, dah diiklankan bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun. So bila kita nak buat penjualan tu, kita dah iklan dan kita dah tarik beberapa prospek, dah ada prospek yang bersetuju nak beli. Tapi dalam masa yang sama tengok loan dia tak lepas dan sebagainya. Jadi kita stuck tengah-tengah. Jadi sebagai ejen ni kadang-kadang tension juga. Kita dah bawa banyak dah orang tengok, buat site visit dan sebagainya, dah tengok inspection dan sebagainya, tengok masalah orang ni tak loan dia tak lepas, mungkin dia punya nama blacklist dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak syorkan pada tuan-tuan perempuan semua, sebenarnya mekanisme rent to own ni, mekanisme rent to own ni, tuan-tuan perempuan boleh propose kepada owner. Boleh propose kepada tuan-tuan rumah yang tuan-tuan perempuan pegang listing tu sekarang. Macam mana cara dia? Pertama, kita buat agreement rent to own juga. Kita buat agreement rent to own di mana di dalam perjanjian sewaan tersebut memberi option kepada penyewa tadi,
untuk membeli rumah tersebut dengan owner. Tapi pindah milik tu tak dibuat lagi. Dia cuma menyewa dulu. Dia cuma menyewa, tapi dalam masa yang sama bayaran yang dia bayar every month tu, bayaran sewaan yang dia bayar setiap bulan tu, ada portion yang diketepikan untuk orang kata apa, mengurangkan bayaran pokok ataupun harga jual yang telah disetujui oleh penjual tadi. Okey, katalah penjual ni nak jual rumah tu dengan harga 300,000 sebagai contoh. Okey, bayangkan rumah tu nak jual dengan harga 300,000. Dah check market value, dah check orang kata apa, bank punya valuer apa semua okey, tak ada masalah. Memang boleh dijual dengan harga 300,000. Okey, right. So buat filtering, macam biasa kita buat filtering untuk prospect buyer ni tadi. Okey, maksud saya filtering kat situ, mungkin filtering yang kita buat tu taklah terlalu rigid ataupun terlalu ketat macam mana kita nak buat apa tu loan dengan pihak bank. Kita buat filtering tu just nak memastikan bahawa orang ni bukanlah orang yang bankrupt, tu yang pertama. Kalau setakat blacklist lagi belum bankrupt tu okey lagi lah. Sebab kita nak bersihkan nama dia, mungkin si Chris tu ambil masa lebih kurang dalam 6 bulan dah boleh clear dah nama dia. Unless kalau dia bankrupt tu memang masalah lah. So kita pastikan, kita filter dulu prospect buyer ni yang dia bukan seorang yang bankrupt. Okey, yang kedua kita kena tanya dengan dia, okey, you punya pekerjaan yang ada sekarang ni, okey, dah confirm ke belum? Kalau belum confirm, dah berapa bulan dah you kerja? Okey, syarikat apa yang you bekerja dan sebagainya. Jadi kita boleh tolong owner tadi untuk kita filterkan dulu prospect buyer ni, dan kita boleh mencadangkan kepada owner tadi, okey, instead of tuan jual rumah ni sekarang, mungkin tuan boleh pertimbangkan untuk menyewakan dulu rumah ni kepada prospek buyer yang ada ni. Okey, implikasinya kat situ, risiko yang tuan ada adalah mungkin pertama, kalau sekiranya ada pembeli-pembeli yang baru, yang bukan pembeli tadi itulah, pembeli lain, pembeli lain yang nak beli rumah tu dalam masa terdekat, mungkin tuan perlu orang kata apa, terminate lah, perlu terminate penyewa yang ada sekarang ni dan pulangkan balik with certain penalty yang impose. Dalam agreement tu kena ada lah penalty clause, penalty clause yang ditetapkan oleh orang kata apa, yang disetujui oleh penjual dan juga pembeli penyewa tadi tu, pembeli tadi tu, yang mana bayaran penalti tu boleh kata apa, mengurangkan kerugian yang ditanggung oleh penyewa tu tadilah. Sebab kita faham dalam masa sekarang ni, okey, tuan-tuan perempuan dalam keadaan yang nak jual rumah tu cepat. Okey, nak jual rumah tu cepat, masalahnya sekarang ni tak ada buyer yang boleh beli. Kan? Okey, tapi dalam masa yang sama tuan-tuan perempuan mungkin terfikir juga, kalau misal kata ada buyer nak beli kan masalah pula. Aku nak kena kata apa, honor apa yang aku dah sign dengan penyewa yang mula-mula buat RTO dengan aku tadi kan. Okey, so itu mungkin yang tengah bermain dalam fikiran tuan-tuan perempuan. Nak selesaikan masalah tu senang je. Dalam agreement tu memang ada spell out lah. Okey, kalau kata early termination disebabkan RTO ni tak boleh nak continue, so dalam mungkin dalam tempoh RTO tu tengah berjalan, ada pembeli yang memang berminat nak terus beli rumah tu dan memang tak ada apa-apa masalah, SPA dia dah boleh sign, loan dia dah approve dan sebagainya, so ada exit clause ataupun penalty clause yang kita boleh compensate balik dengan penyewa tadi itulah. So owner kena agree, owner rumah kena agree, penjual kena agree dan pembeli tu pun kena agree. Just a matter of having orang kata apa, good agreement lah, good agreement between both parties. Kalau agreement yang ada, perjanjian yang ada tu dah protect dua-dua pihak, insya-Allah tak ada masalah, boleh diteruskan. Okay, dan dalam masa yang sama, macam mana kita nak protect pula penjual ni tadi? Nak protect penjual ni tadi, dokumen yang ditandatangani tu hanyalah perjanjian sewaan saja. Dari segi pindah milik apa semua tu memang tak berlaku lagi. Bila masa dia dah sign SPA, Sale Purchase Agreement, barulah consider dia dah beli rumah tu dan barulah masa tu dokumen pindah milik ataupun borang 14A tu akan didaftarkan di pejabat tanah. Kan? Jadi tak perlu risau, tak perlu risau. Dan macam mana nak protect pula si pembeli ni tadi? Pembeli ni tadi dia boleh protect dengan memasukkan caveat lah ke atas rumah tersebut. So masukkan caveat dengan agreement RTO yang ada tadi tu. Dalam RTO tu ada clause yang memberi kebenaran kepada penyewa tu untuk memasukkan caveat ke atas rumah tersebut.
So bila nak protect rights pembeli tadi tu, pembeli tu boleh masukkan caveat dan dia tak risau. Bila ada caveat boleh bertahan sehingga 6 tahun. Dan kalau katalah penjual tu nak jual juga rumah tu kepada orang lain, dia kena pastikan yang dia bayar dulu, dia kena compensate dulu kepada penyewa tadi, barulah penyewa tu boleh tarik balik caveat dia, batalkan caveat dia tadi. Okay, so itu antara benda yang saya nampak sekarang ni untuk membantu penjual-penjual yang tengah stuck, tak boleh nak jual rumah dia sekarang. Dan bagi anda sebagai seorang pejuang hartanah, sebagai ejen hartanah, macam mana yang anda boleh sharekan idea ni kepada penjual-penjual yang anda ada listing kat tangan sekarang ni. Memang especially yang cold listing lah, yang susah nak jual rumah mahal-mahal, sampai harga 800,000 ke atas dan sebagainya. Jadi memang nak cari buyer yang rumah yang macam tu memang orang kata apa, kluster kayangan lah, susah nak dapat kan. Jadi mungkin pendapat saya, tuan-tuan puan boleh syorkan untuk buat skim RTO ni dengan prospek-prospek buyer yang ada tu lah. Right. So setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Boleh faham tak dengan apa yang saya terangkan tadi? Cik Zul pun ada tulis kat the best idea ni. Okay, alright. So sebab sebelum ni memang ada juga Ren yang tanya saya, Coach, dalam hal macam ni boleh tak kalau misal kata kita buat perjanjian sewa beli dengan owner rumah? Saya kata apa tak bolehnya, boleh. As long as agreement tu memang dah protect both sides. Penjual tak teraniaya, pembeli tak teraniaya, dan dalam masa yang sama pindah milik itu tak dibuat lagi. Sebab just a matter of agreement, benda ni dalam kontrak je. So siapa yang nak buat agreement tu, anda kena engage dengan lawyer ataupun kena lantik peguam yang mahir lah, yang ada pengalaman dan dah tahu nak draft agreement tu macam mana lah. Salah seorangnya yang tengah bercakap sekarang ni lah kan. Okay. Bukan nak masuk lift tekan button sendiri, bukan, tapi itulah saya bercakap ni berdasarkan kepada pengalaman saya, dan saya nampak benda tu workable. Sebab lambakan rumah terlalu banyak, penawaran rumah terlalu banyak. You all bayangkan sekarang ni dengan developer rumah tengah buat sekarang ni pun berlambak-lambak lagi, rumah yang dah bangun dah siap yang tak terjual pun melambat lagi. Owner-owner yang you all pegang listing dah berzaman tak terjual-jual pun berlambak lagi. Macam mana nak jalan? Kan? Macam mana nak jalan? Kalau misal kata benda tu tak ada orang yang menawarkan yang serius nak beli dan sebagainya. Saya rasa itu yang saya boleh syorkan pada ni. Okey, saya nampak Cik Puan Nurul Izzah. Okey, thank you tuan. Saya ada kerja sikit, hope sempat join semula sekejap lagi. Okey. Terima kasih. Tak apa kalau misal kata tak sempat join semula, saya acah-acah je tadi tu. Saya tak delete pun. Posting ni ada je kat sini. Saya tak delete. Nanti Nurul boleh tengok balik. Saya tak pernah delete semua posting-posting saya dalam rancangan live ni, saya sharekan dalam page Hartanah dan Anda tu, saya tak pernah delete. So siapa-siapa yang dah left tu nak masuk balik nanti boleh tengok rakaman dia, insyaAllah. Okay, terima kasih Nurul. Alright, ada apa-apa soalan yang saya boleh tolong jawabkan? Kalau ada mungkin boleh tanya soalan kat situ. Faham semua apa yang saya cuba terangkan kat situ? Cuba proposekan pada vendor-vendor yang ada tu. Kalau misal kata vendor tu nampak idea tu macam okey lah, daripada dia tak ada hasil langsung, dia bolehlah makan sewa dulu kat situ kan. Setidak-tidaknya sewaan tu nanti yang pembeli ni pula akan rasa kalau dia just sewa macam tu saja, dia rasa rugi kan. So kalau misal kata dia sewa beli macam ni, sekurang-kurangnya dia dapatlah knock off, kurangkan sikit bayaran yang dia kena bayar untuk harga rumah yang dia nak beli tu nanti, selepas bila dia dah sign perjanjian jual beli tu. Okey, so nampak macam tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, rasanya saya perkongsian saya cukuplah setakat ni dulu, sebab saya ada Zoom meeting kejap lagi ni pukul 11 dah pun. So itu sajalah saya rasa perkongsian saya untuk pagi ni. Jadi saya akan letakkan satu posting di dalam page Hartanah dan Anda. Tuan-tuan puan boleh masuk balik dalam page Hartanah dan Anda ni, tengok satu posting berkaitan dengan rent to own. Ada satu projek IOI Properties tengah buat skim RTO ni. Tuan-tuan puan boleh go through video yang saya letakkan di situ. Ada videonya, dan kalau berminat nak jadi ejen untuk IOI Properties, boleh WhatsApp saya. Boleh WhatsApp saya, nanti insyaAllah kita boleh communicate, kita boleh cerita panjang tentang RTO scheme ni lah.
Okey, itu saja perkongsian saya untuk pagi ni. Okey, saya doakan tuan-tuan dan puan semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat selalu, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki, insya-Allah, dan terus jaga kesihatan masing-masing, jaga keselamatan diri masing-masing, dan kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang, dalam rancangan live saya yang akan datang. Okey, dan saya ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi untuk bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Dan siapa-siapa yang masih lagi belum follow Hartanah dan Anda, silakan follow Hartanah dan Anda, like page kami. Yang mana belum subscribe ke YouTube channel kami pun boleh bantu untuk subscribe, tekan button subscribe di YouTube untuk channel Hartanah dan Anda. Okay, dan banyak perkongsian yang saya akan buat dalam Facebook page, dalam YouTube channel tersebut, dan insya-Allah saya cubalah bantu tuan-tuan puan semua. Kalau ada apa-apa masalahan boleh contact saya, boleh hubungi saya. Saya bagi nombor telefon saya 012 655 0685. 012 655 0685. Okey, alright, itu saja untuk saya kongsikan pada anda pada pagi ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.